Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，在我们还没有听主的话之前，我们先来祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们感谢你。 Jikalau di dalam kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama datang memuji menyembah kepada Tuhan. 如果在今天早上我们还有机会来到你的面前来敬拜赞美主， Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 主，我们也感谢你，你再给我们机会来思想主你的话。 Biarlah firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. 好，让今天我们所听到主你的道，在我们生命当中，我们可以把它应用出来。 Pakai kedua hamba-Mu di dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. 主啊，求你使用你两位仆人，无论是传讲或传译的， Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. 好让每个会友可以很容易的明白你的道。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. 我们打开我们的一段的圣经，是起自于马太福音第5章第14到16节。 Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. 马太福音第5章14到16节， Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. 我们一起来诵读。 Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam bahasa Mandarin. 马太福音第5章14到16节，你们是世上的光，曾照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，并将荣耀归给你们在天上的父。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah beberapa bulan kita telah belajar mengenai satu pengajaran Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit. 弟兄姐妹，有好几个礼拜了，我们学习有关于主耶稣的登山宝训。 Satu khotbah yang diajarkan tentang sebuah identitas daripada orang-orang percaya yang disebut Allah berbahagia. 这个就是主耶稣的教导，有关于我们这些信徒们被称为有福的人。 Di dalam rahasia bahagia itu, setiap kalimat di dalam bagian akhirnya itu selalu membuat kita boleh mengerti mengapa kita disebut sebagai orang yang berbahagia. 有关于主耶稣的这登山宝训的教导，说我们这些信徒们都是有福的。他的秘诀就是说，在他每一个经节当中，主耶稣教导之后，他解说我们信徒为什么被称之为有福的人。 Pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini memang adalah satu pengajaran yang tidak biasa. 主耶稣的这个教导是不是一般的教导？ Satu pengajaran yang berbeda dengan cara pandang dunia. 主耶稣的教导是跟这个世界的观点不同的。 Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang miskin, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya itu akan beroleh bahagia. 主耶稣说：“虚心的人、哀痛的人、温柔的人、饥渴慕义的人、怜恤人的、清心的、使人和睦的、为义受逼迫的、被辱骂的人，你们是有福的。” Maka hal ini sangat jelas sekali bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. 这件事告诉我们非常清楚，主耶稣的教导与这个世界所教导的是完全不同的。 Sehingga dunia memandang bahwa kerajaan Allah itu sebagai sebuah ancaman bagi orang-orang yang hidup di dalamnya, yaitu di dalam Kristus. 所以这个世界看这个上帝的国度呢，对这个基督徒的生活当中是一个威胁。 Dunia akan terus berusaha dengan keras untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. 这个世界会想尽办法会毁灭这个上帝的儿女。
Lalu bagaimana orang-orang percaya itu bersikap di tengah-tengah dunia yang terus-menerus melawan nilai-nilai kerajaan Allah? 那么我们身为主的儿女，身为信徒，我们如何在这个黑暗的这个世界抵挡上帝的这个世界，持有怎样的一个态度呢？ Bagaimana pula orang-orang percaya itu bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap kepada sesamanya? 然后我们身为信徒，在这个黑暗的这个世界，如何对这个别人来荣耀主的名呢？ Maka setelah Yesus mengajarkan tentang khotbah di bukit, maka bagian selanjutnya adalah Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran yang penting. Bagaimana hidup orang-orang percaya di tengah-tengah dunia dengan memakai dua metafora. 所以，当主耶稣在登山宝训的教导之后呢，接下来主耶稣就用2个比喻来教导信徒们如何在这个黑暗的这个世界里过他们的生活。 Dua metafora yang sangat dekat dengan kehidupan orang Israel pada zaman itu. 这2个比喻跟这个以色列当时的他们的生活是非常亲近的， Yaitu garam dan terang. 那就是盐与光。 Perikop mengenai garam dan terang ini merupakan satu bagian yang tepat sekali diletakkan setelah pengajaran khotbah di bukit. 这个盐与光的比喻和教导是很正确的，放在登山宝训的教导之后。 Jikalau kita melihat di dalam konteks dekatnya, teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang sebuah penganiayaan. 如果我们来看这个它的上下文，最近的上下文就是当主耶稣谈到关于他被逼迫的事之后所谈到的这个比喻。 Ini adalah suatu situasi yang tidak mudah untuk dihadapi karena ada risiko besar yang sedang menanti. 这是一个很难去面对、去执行的一件事情，因为前面就有一个很大的一个风险要去面对的。 Dan di dalam konteks yang sedikit jauh, maka teks ini muncul sebelum Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana setiap orang percaya kehidupannya harus melebihi daripada keagamaan atau orang-orang yang menjalankan legalisme, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 我们从更远的这个上下文来看，这段经文这个关于这个盐与光的教导，是在这个主耶稣教导这个门徒们要过一个敬虔的生活，超过这个法利赛与文士们的这个法治主义的这个生活之前的这个教导。 Setelah kita mengerti tentang bahagia yang sejati, maka selanjutnya kita beralih kepada satu tanggung jawab daripada hidup orang percaya. 在这个我们受到这个有关于主耶稣登山宝训说我们是有福的人教导之后呢，接下来主耶稣就要求我们身为信徒们如何有一个责任在我们的生活上。 Karena orang percaya adalah garam dan terang dunia. 因为我们身为信徒，我们是这个世界的光与盐。 Orang-orang percaya berada di dalam dunia yang selalu hidup di dalam kerusakan dan kegelapan. 我们身为信徒们，我们是活在这个败坏、黑暗的世界里。 Oleh sebab itu peran sebagai garam dan terang itu selalu bersifat universal dan sangat permanen. 所以我们所扮演这个在这个世界上所扮演这个盐与光的角色呢，是普遍永久性的。 Dimanapun dan kapanpun peranan kita sebagai garam dan terang itu akan sangat relevan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. 无论何时何处，我们身为这个光与盐的这个角色呢，都是有相关性的。 Tema mengenai kamu adalah garam sudah disampaikan pada tanggal 21 Maret yang lalu. 有关于这个你们是这个世界的盐的这个讲道呢，在3月21号的时候已经讲过了。 Saudara-saudara dapat melihatnya kembali di channel YouTube GKI Pluit. 你们可以在这个YouTube 的这个 GKI Pluit 的这个频道上可以再去看。 Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kamu adalah terang dunia. 我们今天要来学习一个主题，就是你们是世界的光。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, frasa kamu adalah terang dunia dipakai untuk menggambarkan sebuah identitas dan peranan daripada orang percaya. 这句话说你们是世界的光，意思就是说你们在这个世界上所要扮演的角色是什么？
Kata terang dalam bahasa Yunaninya itu phos, yang artinya cahaya. 这个光呢，在希腊文里面，它的原文是 pos， 意思就是这个亮光。 Nah, dalam dunia fotografi itu menggunakan cahaya. Nah, ini katanya yang diambil dari kata phos, yaitu fotografi gitu. 在这摄影界里，他们用的这个光就是用这个 pos 这个字。 Maka kata terang ini di dalam Alkitab dapat diartikan yang pertama adalah berkaitan langsung dengan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. 在这个圣经里，有关于这个光，就是谈到上帝他本身以他的作为。 Misalnya Allah menciptakan alam semesta ini, jadilah terang. 比如说，上帝在创造这宇宙的时候，他说有光就成为光。 Pemasmur-pemasmur juga banyak mengutip, misalnya di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. 在这个诗篇27篇那边也有说，耶和华是我的光，是我的拯救。 Dan kata terang ini atau phos ini juga dapat diartikan tentang penyataan diri Allah sendiri bahwa Dia adalah terang itu. 这个光也是表示上帝在彰显他自己，因为他就是那光本身。 Misalnya di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 比如说，在这个约翰一书第1章第5节那里说，上帝就是光，在他毫无黑暗。 Dan Yesus sendiri pun mengatakan, Aku adalah terang 主耶 dunia. 稣也 Akulah 说， terang dunia. 主耶稣也说他自己是世界的光。 Dan phos ini juga dapat menyatakan tentang simbol kebenaran, kebaikan, dan berkat. 这个光也可以象征这个公义、良善、祝福。 Simbol perkenanan Allah yang membawa satu sukacita yang besar. 这个象征上帝带给我们的喜乐， Dan simbol kehidupan untuk melawan kematian. 象征一个生命来抵挡死亡。 Namun bagi orang Yunani, terang itu dianggap sebagai satu kehidupan sejati yang menghindarkan manusia dari ketakutan akan kematian. 但是对希腊人来说，这个真正的生命是来使人脱离这个惧怕与死亡的。 Bagi mereka terang itu menyingkapkan tentang kebodohan dan dosa-dosa manusia. 对于他们来说，这个真正的光就揭开了人类的这个软弱与他的罪过，与他的遗作。 Manusia yang hidup di dalam kegelapan. 这个活在黑暗中的这个人类， Maka ada terang, ada gelap. 所以呢，有光就有黑暗。 Tadi terang itu menyimbolkan tentang kehadiran Allah, kesucian Allah. 这个光就是彰显了上帝的存在与他的圣洁。 Tetapi bagian gelap itu, Alkitab juga sering mengatakan atau mengkaitkan tentang kehidupan manusia yang terus-menerus mempunyai kelakuan atau kehidupan yang mencintai dosa. 但是这个黑暗的这个部分呢，圣经也是讲解有关于人类很喜欢活在这个黑暗当中，并且喜爱他们所犯的罪过。 Hidupnya terus-menerus berada di dalam hawa nafsu. 他们的生活一直活在他们的私意里， Hidupnya lebih menyukai perbuatan-perbuatan yang jahat. 他们的生命更喜欢他们所做的恶事。 Maka saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. 亲爱的弟兄姐妹，当主耶稣说他是世界的光， Maka Dia mengatakan juga kepada kita, kamu adalah terang dunia. 他也是向我们说，你们也是世界的光。 Ini berarti adalah kamu adalah terang dunia, bahwa kita adalah sudah terwujud dan sudah jadi, bukan yang akan jadi. 他意思说，当主耶稣对我们说你们是世界的光的时候呢，这个已经完成，已经有它的形体了，不是说你将会变成世界的光。 Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kamu adalah terang dunia, Tuhan Yesus memberikan dua gambaran yang sangat sederhana tetapi sangat aplikatif. 当主耶稣说我们是世界的光的时候呢，他用2个比喻来教导我们，这个很简单去理解，并且很有应用性的。 Terang itu digambarkan seperti sebuah kota yang terletak di atas bukit. 这个光它描述成好像建造在山上的一个城， Artinya keberadaannya terlihat jelas dan tidak mungkin tersembunyi. 意思就是说这个城很明显的看得到，是不可能被隐藏的。 Lalu bagian yang kedua yang Tuhan Yesus jelaskan adalah terang itu digambarkan seperti sebuah pelita yang dinyalakan
untuk menerangi seisi rumah. 然后第二个的这个描述，主耶稣描述这个光就是像一个灯，当它点亮的时候呢，是不放在斗底下的，而是放在灯台上的。 Pada waktu pelita itu dinyalakan, tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, 当这个灯被点亮的时候呢，不可能放在这个斗底下的， melainkan di atas kaki Dian, 而是放在这个灯台上的， agar sinarnya itu menyinari dan memenuhi seluruh rumah. 好让它的光就照亮一家的人。 Ini berarti bahwa keberadaan pelita tersebut sangat dibutuhkan oleh anggota rumah tersebut. 这表示这个光是所有的一家的人所需要的。 Maka di dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Dari bagian ini kita dapat belajar 3 hal. 所以当主耶稣教导我们，他说我们是世界的光的时候呢，我们可以从其中学习3件事。 Yang pertama adalah kamu adalah terang dunia. Ini menunjukkan bahwa terang itu pasti tidak tersembunyi. 第一，他说你们是世界的光，那么这个光是一定不被隐藏的。 Saudara-saudara sekalian, kota-kota pada masa lampau itu dibangun dengan batu-batu kapur warna putih. 当时的这个所建造的城呢，他们是用这个石灰来建造的， Sehingga kalau matahari itu menyinari tembok kota tersebut, maka itu akan sangat menyilaukan. 所以当这个阳光照着这个建筑物的时候呢，就会有很亮的这个反光， Atau bahkan memberikan satu perhatian yang khusus kepada tembok kota itu. 或者人们就会注意到这个城市的城墙。 Nah, secara geografis, kota Yerusalem adalah kota yang terletak di atas daratan tinggi atau di atas bukit. 从这个地理上来看，这个耶路撒冷的城呢，是在这个高处的这个位置。 Dengan keberadaan kota Yerusalem yang cukup tinggi itu, maka sangat mudah untuk terlihat dari kejauhan. 所以这个耶路撒冷它的位置是在这个高处之地呢，从远处就可以很清楚的看得到这个耶路撒冷城。 Dan pada malam hari, kota Yerusalem itu juga akan terlihat oleh orang di dalam kejauhan karena cahayanya. 在夜晚的时候呢，人家从远处也可以看到这个耶路撒冷城，因为他们这个家里所点的光。 Cahaya kota itu tidak merintangi siapapun yang akan menuju ke kota Yerusalem. 这个城的所发出的光是没有东西可以拦阻到人们可以看到的。 Itu kota yang berada di atas bukit. 这个城是在这个高处之地。 Akan berbeda sekali kalau misalnya Yerusalem itu ada di bawah bukit. 如果这个耶路撒冷城是在这个山底下或者山谷里，就另外一件事了。 Maka itu akan tidak akan menjadi pusat perhatian. 那么它就不是众人的这个所注目的观点了。 Saya mengambil contoh, misalnya ada salah satu kota di Norwegia yang bernama kota Rjukan. 我举一个例子，在挪威有一个城市， Kota ini adalah kota kecil yang dihuni kurang lebih 3.500 orang. 这个是一个小城市，里面的人民只有3500个人民。 Kota ini tepat berada di lembah kaki gunung Gaustatoppet. 它是在 Gaustatoppet 的这个山脚下，或者在山谷下。 Di dalam gambar ini, di mana kota Rjukan itu ada di bawah lembah. 所以我们从地理上来看到这个图呢，它是在这个山谷里。 Pada tahun 1913, 在1913年的时候， pendiri kota Rjukan yang bernama Sam Adi 这个建造这个城的这个建造的人呢，叫 Sam Adi 的。 dia ingin membuat satu cermin yang besar supaya masyarakat atau kota itu dapat mendapatkan sinar cahaya matahari. 他想做出一面很大的镜子，好让这个城市的人可以享受阳光。 Tetapi rencana itu tidak terwujud. 但是他的这个点子，他的这个理想却没有被完成， Karena biayanya sangat besar sekali. 因为要耗很大的费用。 Tetapi pada tahun 2013, 但是在2013年的时候， seorang yang bernama Martin Anderson, 有一个人叫 Martin Anderson 的， lalu dia mencoba membuat satu cermin yang khusus dengan diameter 17 meter persegi. 然后呢，他就造了一个很大的镜子，它的直径大概有17米之长，米平方的这个大。
cermin yang besar itu ada 3 buah, itu diletakkan di atas gunung sekitar tingginya 450 meter. 它这个有3个大的镜子，它就放在这个山上，它高度大概450米， Dan menggunakan teknologi heliostat. 它用这个 heliostat 的这个方法这个做的。 Dengan cermin yang besar itu, maka penduduk kota bisa mendapatkan sinar matahari. 就因为有这个3个很大的镜子呢，这个城市的人可以享受到阳光了。 Berbeda dengan kota yang ada di Yerusalem itu. 就跟耶路撒冷城是不一样的。 Kota Yerusalem tidak membutuhkan cermin yang besar itu. 耶路撒冷城不需要这3个大的镜子， Dari bawah bisa langsung lihat ke atas. 从下面可以看到上面去。 Nah, kota Yerusalem ini juga kita ketahui merupakan satu pusat ibadah bagi orang Yahudi. 我们也知道耶路撒冷城是犹太人的这个敬拜的重心。 Mereka meyakini karena ada bait Allah di situ, Allah hadir di sana. 因为他们相信在那里有主的圣殿，上帝就在那里。 Pada waktu Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu adalah terang dunia. 当主耶稣要说你们是世界的光的时候， Tuhan Yesus sesungguhnya mau menunjukkan bahwa dirinya adalah terang itu. 主耶稣正在表示他自己就是那个光。 Orang-orang boleh berpusat atau memperhatikan kota Yerusalem itu. 人们可以专注这个耶路撒冷城， Tetapi terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. 但是真正的光是主耶稣本身。 Yesuslah yang menjadi pusat terang itu. 主耶稣就是光的中心， Maka murid-muridnya lah yang akan menjadi saksi untuk membawa orang itu datang kepada Kristus. 然后主耶稣的门徒就成为见证，带领人来到这个真正的光，就是主耶稣的面前。 Dan bagian inilah Yesus menginginkan agar setiap orang percaya menyatakan terangnya. 在这个部分，主耶稣就要我们身为信徒们，要成为世界的光。 Bahwa terang itu tidak tersembunyi. 这个光是不被隐藏的。 Saya mengilustrasikan ada seorang filsuf dari Yunani yang bernama Diogenes. 我要来做一个比喻，就是有一位希腊的这个哲学家叫 Diogenes。 Diogenes tinggal di kota Korintus. Dia hidup pada abad keempat sebelum Masehi. 他是住在这个哥林多城的，他是活在这个第4世纪主前。 Diogenes adalah seorang filsuf yang sangat unik sekali. 这位 Diogenes 这位哲学家是非常独特的， Dia hidup yang sangat sederhana, dia tidak mempunyai tempat tinggal. 他过了一个非常简朴的生活，他甚至没有这个住家， Dia tidur di jalan atau di gubuk-gubuk atau di tong-tong kayu. 他就睡在这个路边、路旁，或者在这个木桶里，或者这个木屋里。 Nah, pada suatu siang bolong yang terik begitu, 在这个大白天之下， dia pergi berjalan kaki sambil membawa lentera yang menyala. 他一面走路就一面拿着这个灯笼， Lalu dia berkata-kata atau dia menyuarakan gelap, gelap. Mengapa begitu gelap? 然后他就喊叫说：“这个黑暗，黑暗，为什么那么黑啊？” Orang-orang di sekitar merasa aneh dengan Diogenes ini. 他这个四周围的人就感到非常的奇怪。 Ini siang bolong yang terik, dia katakan gelap, padahal ini terang sekali. 这个中午大白天，为什么你说黑暗呢？就是那么亮嘛。 Kemudian di siang yang terang itu, mengapa dia membawa lentera yang menyala? Itu pemborosan. 在这个大白天里，为什么你带着灯笼呢？这个是很浪费的。 Maka Diogenes yang dianggap gila itu dia menyahut apa yang dikatakan oleh orang banyak. 然后这个 Diogenes 就对这个人们说他是疯子的，来回应他们。 Dia mengatakan, aku sedang mencari orang yang jujur. 我正在寻找诚实的人。 Apa yang dilakukan oleh Diogenes ini merupakan satu upaya dia melihat keprihatinannya terhadap cara hidup masyarakat yang di Korintus itu. 这个 Diogenes 的所做的这个他的行为呢，是表示他对当时在哥林多城的这些社会的关心。 Dia melihat bagaimana gaya hidup orang-orang itu begitu bobrok, begitu rusaknya. 他看到当时的这个社会的人们过着一个非常败坏的生活。
Diogenes bukan soal lentera yang dia bawa itu, bukan soal terangnya atau lampunya. Diogenes 呢，不是在乎，不是关于他所提的这个灯笼， Tetapi yang dia maksud adalah hati manusia yang sudah gelap. 但是他的意思就是这个人黑暗的心， Sekalipun ada terang, tetapi hati manusia tetap gelap. 就算有光，人的心仍然黑暗。 Diogenes menggunakan simbol lampu itu untuk menunjukkan bahwa gelapnya hati manusia itu. Diogenes 呢，就用这个灯笼的这个光，就象征了这个人心的黑暗。 Hati manusia yang dipenuhi dengan keegoisan, 这个人的心充满了自私， kehausan akan kekuasaan, 就是饥渴这个权力， hati yang penuh dengan iri hati dan juga kebencian. 心里充满了嫉妒、憎恨。 Maka Diogenes memberikan satu kritik terhadap masyarakat di mana mereka tidak lagi hidup bertanggung jawab. 所以 Diogenes 就责备当时的这个人们，他们已经过一个不负责任的生活了。 Mereka tidak bertanggung jawab karena apa yang diketahui, diajarkan, dan apa yang dilakukan itu tidak sama dengan kenyataan hidupnya, kehidupan mereka. 他们过一个不负责任的生活，因为他们所知道的、所学到的、所教的，跟他们所行的是不一致的。 Maka sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk menyatakan identitas kita di tengah dunia yang gelap ini. 所以，我们是身为世界的光，我们必须在这个黑暗的世界里来彰显我们的身份。 Rasul Paulus mengatakan bahwa identitas kita sebagai terang adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 使徒保罗说：“你们这世界的光，所以要使你们无可指摘、诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代，做上帝无瑕疵的儿女。你们显在这个世代中，好像明光照耀。” Saudara dan saya adalah terang dunia yang seharusnya memperlihatkan kehidupan kita kepada seluruh dunia. 弟兄姐妹，你我都是世界的光，我们必须来彰显我们的生命给这个黑暗的世界看。 Sebab kita adalah surat Kristus yang terbuka. 因为我们都是这个基督敞开的书信， Kita adalah orang-orang yang diperhatikan oleh dunia ini. 我们是世界所关注的人。 Kiranya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan integritas dan hidup yang otentik. 好让我们的生命是充满这个真正以这个正直的生活， Kehidupan yang memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen yang serupa dengan Kristus. 好让我们的身份彰显在这个世界，来表示我们是基督的跟随者。 Bagian yang kedua, pengajaran Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia, mau mengajarkan kepada kita bahwa terang itu pasti tidak mementingkan diri sendiri. 主耶稣说：“我们世界的光。”他第二个的教导，他的意思就是说，这个光是一定不注重自己的利益的。 Gambaran kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai terang ini adalah seorang yang menyalakan pelita. 在这个第二个的这个描述教导中，主耶稣描述了有一个人，当他点灯的时候， Dan pada waktu dia menyalakan pelita, maka pelita itu tidak mungkin diletakkan di bawah gantang. 所以当一个人点灯的时候呢，他不可能把这个灯放在斗底下的， Gantang itu sejenis tempayan 就是这所谓的这个斗底下的意思，就是可能有一个工具装一个大的一个工具，像盘之类的。 biasanya dipakai untuk menimbang gandum. 通常呢，这个工具是拿来称这个麦的。 Maka kalau pelita itu ditaruh di tempayan yang cukup tinggi, maka fungsi daripada pelita itu tidak ada gunanya. 所以当这个灯放在这个斗底下的时候呢，那么这个灯就无法发出它的功效了。 Pelita bagi orang Yahudi itu sangat penting sekali. 灯具对于犹太人来说是非常重要的， Karena rumah-rumah orang Yahudi pada masa itu adalah rumah-rumah yang tidak terlalu banyak jendela. 因为当时犹太人的家呢，他们家中是没有很多这个窗口的， Kalaupun ada, jendelanya kecil-kecil. 就算有的话，窗口是很小的。
Sehingga mereka membutuhkan pelita itu untuk menerangi seisi rumah. 因此他们需要这个灯来照亮一家的人。 Mereka meletakkannya di kaki Dian 他们如果放在这个斗底下， atau di tengah-tengah rumah atau di dalam posisi yang tepat supaya cahaya itu bisa menyinari seisi rumah. 所以他们一定要放在一个正确的这个位置呢，好让这个光可以照亮一家的人。 Nah, pada waktu saya kecil, saya di rumah itu juga dulu punya yang namanya lampu tempel atau lampu templok atau lampu semprong gitu ya. 记得小时候呢，我家里也是有像这样的这个灯，就是挂在墙上的那个油灯之类的。 Dan di rumah saya itu juga ada lampu Petromax yang lebih besar sedikit. 那么我家里有这个比较大的那个油灯， Nah, ketika mati lampu, maka saya bisa menyalakan lampu tempel tersebut. 所以当这个停电的时候呢，我就可以点亮这个灯。 Cukup diangkat yang kacanya kemudian dinyalakan dengan korek api. 然后把这个玻璃盖打开，就用这个火柴点亮。 Tetapi berbeda dengan lampu Petromax gitu. 然后跟这个 Petromax 这个油灯是有所不同， Diisi dulu dengan minyak tanah, 用这个柴油先装进去， kemudian waktu mau menyalakannya ditambah spiritus sedikit, 又要点燃的时候还要放这个这个酒精， kemudian spiritus itu dibakar, 然后就把它燃烧起来。 lalu saya cepat-cepat memompa Petromax tersebut supaya apinya menyala dan mengenai lampu yang terbuat dari kain itu. 好，要赶快的给它打这个气，好让就可以把它亮起来。 Sehingga setelah saya menyalakan kedua lampu itu, maka saya menempelkannya di dinding di bagian atas. 所以我点亮的这两个灯之后呢，我就把它挂在这个墙壁上。 Dan kemudian Petromax itu saya gantung di atas atau di sekitar tengah-tengah rumah. 然后这个 Petromax 这个灯呢，我就挂在这个我们家这个中央， Cahayanya cukup memadai. 这个光足够。 Sehingga saya juga bisa tetap beraktivitas, belajar, membaca buku atau mengerjakan PR. 所以呢，我还可以继续去念书或者做作业。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， terang tidak mungkin egois. 光是不可能自私的， Terang tidak mungkin menyimpan terangnya untuk dirinya sendiri. 光也不可能把他自己的光隐藏起来的。 Kalau terang itu menyimpan untuk dirinya sendiri, berarti terang itu sudah disfungsi. 如果这个光把他自己光隐藏起来的话呢，那么这个光已经没有功效了。 Tetapi jikalau terang itu dibagikan untuk sesama, 但是如果这个光来分享给别人的话， maka itu akan berguna bagi banyak orang. 那么就可以成为众人的祝福。 Maka di dalam bagian ini, kita tidak boleh menyembunyikan tentang kebenaran di dalam diri kita. 所以在这个部分呢，我们不可以把我们真正的这个身份隐藏下来。 Kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. 我们是一群已经被主耶稣所拯救的人， Kita tidak boleh berpura-pura menjadi pengikut Kristus atau kita malu untuk menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. 我们不可以假装成为跟随主的人，或我们害羞承认我们是跟随主的人， Melainkan kita harus menunjukkan kehidupan kekristenan kita. 而我们要在我们的生命当中来彰显我们是基督徒。 Apakah kita masih malu saat ini bahwa kita mengatakan aku orang Kristen? 或者在这个时候，我们还害羞承认我们是基督徒呢？ Ataukah kita masih sembunyi-sembunyi takut kalau ada orang kita tidak bisa berbuat dosa karena kita adalah orang Kristen? 或者我们还是在众人面前还是藏起来呢？因为知道我们身为基督徒是不可以轻易犯罪的。 Kita takut untuk menipu, kita takut untuk korupsi karena kita orang Kristen. Takut ketahuan orang. 我们就怕人们知道说，当我们犯罪、贪污、行恶事的时候，怕被人知道，因为我们知道我们是基督徒。 Seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan begini. 有一位哲学家这样子说： Melarikan diri ke dalam persembunyian berarti mengingkari panggilan Yesus. 如果我们逃到这个隐藏之处，意思就是说，我们逃避了主对我们的呼召。 Kemudian Dietrich Bonhoeffer juga mengatakan umat Kristen yang berusaha menyembunyikan diri atau menyembunyikan identitasnya
adalah umat yang sudah berhenti mengikuti Yesus. 他接下来又说，如果身为基督徒，我们想隐藏我们的身份的，就表示我们已经停止跟随主了。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berani menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus. 弟兄姐妹，我们要有勇敢，要有勇气的来表示我们是跟随基督的人。 Dengan hidup terbuka, kita tidak malu menyatakan diri kita adalah pengikut Kristus. 我们要敞开我们的自己，向众人表示说，我们是跟随基督的人。 Hal ini tepat seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. 这就是在主耶稣所登山宝训的教导。 Sekalipun kita dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat, 就算我们这个受逼迫、被辱骂， kita tetap bisa menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah terang dunia. 我们仍然能表示我们的身份，我们就是世界的光。 Ada sepasang suami istri yang parubaya, yang sudah lumayan senior. 有一对中年的这个夫妻， Mereka pergi jalan-jalan ke sebuah mall. 他们到这个商场去逛街。 Suami istri ini terlihat sangat mesra sekali. 这对夫妻看起来非常亲密。 Sang suami menggandeng tangan istrinya. 这个做丈夫的牵着妻子的手， Sesekali merangkul istrinya. 有时候还这个搂着她、抱着她。 Mereka berjalan berdua di mall itu dengan menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. 他们在这个商场逛街，都走在很亲密的走在一起，就受到众人的注目。 Kalau kita jalan-jalan di mall sama pasangan kita, suami di mana, istri di mana begitu ya. 我们如果是我们的话，我们在商场逛街的时候，我们各走各的。 Mungkin di awal-awal pernikahan, wah barengan gitu ya. 或许在这刚刚结婚的时候，还会一起走。 Setelah lewat 2 tahun, suami jalan duluan, istri di belakang. 过了2年，这个做丈夫的走在前面，妻子走在后面。 Apalagi kalau yang sudah punya anak, 更何况有了孩子， istri sibuk menggendong anak atau mendorong dorongan bayi itu. 这个妻子的忙着去照顾孩子。 Lalu ada seorang daripada pemuda ini memperhatikan pasangan yang sangat mesra ini. 然后有一位年轻人，他就注意到这个很亲密的这对夫妻， Lalu dia mendekati sang bapak ini dan bertanya kepada dia. 然后就靠近这位做丈夫的，然后就问他说 Pak, saya kagum sekali dengan bapak. 他说先生，我很敬仰你， Bapak begitu mesra, dari tadi saya perhatikan selalu menggandeng istri bapak, kadang-kadang merangkul istri bapak. 他说我从刚才注意到你，你那么亲密的跟你的妻子走在一起，牵着她的手，还抱着她呢。 Saya boleh tahu nggak, kira-kira usia pernikahan bapak sudah berapa lama ya? 我可以知道你结婚了多久呢？ Lalu dia menjawab, bapak itu menjawab, kami sudah menikah kurang lebih 25 tahun. 他就回答说我已经结婚25年了。 Wah, sang pemuda itu begitu kagum, luar biasa. 哇，这个年轻人就非常的敬仰， Di usia pernikahan yang panjang itu, mereka masih tetap mesra. 在那么长已经结婚的这个时间里，他们还仍然那么亲密。 Dan pemuda ini bertanya, Pak, bolehkah memberitahukan rahasianya apa sih, tipsnya apa sih, supaya pernikahan bapak ini begitu luar biasa? 然后这年轻人问这个先生说：“你可以给我知道你是有什么秘诀吗？使你的婚姻还那么的亲密？” Lalu bapak ini menjawab kepada pemuda itu, 然后这位先生就回答这个年轻人 saya menggandeng istri saya atau merangkul istri saya. 我牵着我妻子的手或者抱着她， Saya ingin menjaga dia baik-baik. 我要好好的照顾她。 Kenapa? Kalau saya melepaskan dia atau melepaskan rangkulan saya, 因为若我放开她的手， maka istri saya itu bisa pergi belanja kemana saja. 然后她就会到处去购物了， Dan dia bisa beli apa saja. 然后她任何东西都可以买。 Dari ilustrasi ini sebenarnya kita mau belajar. 从这个比喻里，我们可以学习。 Bagaimana dengan identitas kita sebagai terang dunia? 那么我们身为世界的光的这个身份，我们又如何呢？ Apakah hidup kita adalah hidup yang otentik? 是否我们是拥有一个真正的生 Hidup 命 yang 呢？ penuh dengan integritas. 是充满这个正直的生命呢？ Sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 因此可以成为众人的祝福呢？ Menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Oke, Yang Cewek. mengalami kehancuran. 成为其他家人受到逼迫的祝福呢？ Kamu adalah terang dunia. 你们是世界的光，
maka terang itu tidak akan mementingkan dirinya sendiri. 那么这个光不会注重自己的利益的。 Bagian yang ketiga, 第三部分， kamu adalah terang dunia, 你们是世界的光， maka terang itu pasti menghasilkan sebuah perbuatan yang baik. 那么这个光就会产出好行为的。 Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa terang itu pasti berlawanan dengan kegelapan. 弟兄姐妹们，我们知道这个光跟黑暗是互相敌对的。 Gelap melambangkan kejahatan, 这个黑暗象征这个恶事， gelap melambangkan ketidakkudusan, 黑暗象征不圣洁， tetapi terang itu melambangkan atau mewakili kekudusan Allah. 但这个光是代表象征上帝的圣洁。 Jadi ketika kita disebut terang dunia, maka kita dituntut untuk hidup kudus. 所以当我们被称之为你是世界的光的时候呢，我们就被要求要过一个圣洁的生活。 Maka ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. 所以这个彼得使徒所说的是很正确的。 Bahwa orang percaya adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 你们身为信徒，你们是从黑暗被招出来的，然后要进入奇妙的光的。 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 是在彼得前书第2章第9节。 Dan Rasul Paulus juga menambahkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 然后在以弗所书第5章第8跟第9节那里告诉我们说：从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。 Oleh sebab itu hidup kita adalah hidup yang harusnya menelanjangi perbuatan dosa. 因此呢，我们的生命应该是要使这个恶事脱开的。 Sebagai anak-anak terang, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. 我们身为上帝的儿女们，我们不再活在这个罪中， Karena dosa dan terang itu tidak mungkin bisa bersatu. 因为这个罪与光不可能在一起的。 Orang Kristen yang hidup terus-menerus di dalam dosa bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. 若我们身为基督徒，我们一直活在罪中的话，那么我们不再荣耀主的名了，而呢，我们是使上帝的名羞辱了。 Dia akan terus-menerus dipakai oleh si iblis untuk mempermalukan nama Tuhan dan gerejanya. 他会一直被魔鬼来使用，来羞辱上帝的名与这个教会。 Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, mari kita menanggalkan semua perbuatan jahat itu. 所以，身为上帝的儿女们，我们身为光明之子，我们应该要脱开我们一切的这个罪恶与这个黑暗的事。 Biarlah terang yang dari kita betul-betul menerangi dunia yang gelap ini. 好让我们的光真正的照亮这个黑暗的世界。 Di manakah dunia ini harus belajar saling mengasihi? 这个世界应该向谁去学习彼此相爱呢？ Di manakah dunia belajar saling mengampuni? 在哪里这个世界要学习这个彼此饶恕呢？ Di manakah dunia bisa belajar hidup benar dan hidup kudus? 在哪里这个世界要学习过一个义圣洁的生活呢？ Bukankah seharusnya dari orang-orang Kristen yang adalah terang dunia? 岂不是应该从我们基督徒身为这个光明之子的身上学习吗？ Gaya hidup orang Kristen yang adalah terang dunia bukan satu gaya hidup yang dapat dibuat-buat. 我们身为基督徒，身为光明之子的这个生活方式，不是一个可以一个做的这个生活方式。 Maka menjadi terang bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. 所以呢，我们这个是世界的光，不是一个选择，而是一个必须的。 Saudara-saudara sekalian, sekali lagi di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. 弟兄姐妹，再次的在16节那边告诉我们说，
你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Allah disebut Bapa di dalam bagian ini adalah yang pertama kali di dalam Injil Matius. 这个上帝被称为父呢，是在这个马太福音第5章那里第一次被称的。 Oleh sebab itu biarlah perbuatan baik kita terus-menerus kita menyandarkannya itu kepada Kristus. 好，让我们的好行为，那不断的就是靠着这个我们的主耶稣。 Perbuatan baik kita adalah sesuatu yang keluar sebagai wujud manifestasi iman kita. 我们的好行为是彰显我们真正的这个信心， Sehingga itu dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang. 好让我们的好行为，我们的所作所为是人们可以听到、可以看得到的。 Misalnya kelakuan kita, 比如说我们的这个态度、行为， ucapan-ucapan kita, 我们的言语， apakah itu membangun atau justru menjatuhkan? 是否这些都是建造人或者这个使人绊倒呢？ Kita bersyukur gereja kita boleh berbagian di dalam melakukan vaksinasi. 很感谢主，我们的教会可以参与这个打这个接种疫苗的活动。 Dan besok gereja kita juga akan melakukan vaksinasi tahap yang kedua. 然后呢，我们明天我们教会再次的进行第2阶段的这个打疫苗。 Dan beberapa waktu yang lalu bencana alam yang terjadi di NTT, gereja kita pun, Sinode GKY juga boleh memberikan bantuan kepada mereka. 之前在 NTT 的这个天灾，我们的这个总部，我们基督耶稣教会的这个总部也是参与这个救灾活动。 Apa yang telah kita perbuat bukan merupakan sebuah perbuatan baik yang hanya sekedar perbuatan baik. 我们所做的好行为，不只是说单单这个外表上的那种好行为， Bukan soal loyalitas kita kepada Allah, 不是关于我们对上帝的忠心， tetapi ini adalah suatu wujud iman kita bahwa kita mengasihi sesama kita. 而是这个是我们的信心所彰显出来的，表示我们是关怀别人、爱别人的。 Kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah terang bagi dunia ini. 我们要向这个世界表示说，我们就是这个世界的光。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," 亲爱的弟兄姐妹，当主耶稣向我们说你是世界的光的时候， ini berarti bahwa dunia memang sungguh-sungguh berada di dalam gelap. 这个表示这个世界是真正处在黑暗之中。 Maka orang-orang Kristen akan menjadi pusat perhatian. 那么基督徒就会成为这个人们的焦点了， Karena kita disebut sebagai terang dunia. 因为我们被称之为世界的光。 Oleh sebab itu biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini 所以透过今天早上的这个思考主的话， membawa kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. 带领我们成为变成世界的光。 Hidup otentik dan penuh dengan integritas. 我们的生命是一个真正的生命，充满正直的生命， Bahwa terang yang ada pada diri kita itu tidak tersembunyi. 表示在我们的里面的这个光是不被隐藏的。 Kita tidak malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. 我们不害羞向人们说我们是基督徒，表示我们的身份。 Dan hidup kita yang adalah terang dunia ini, hidup kita tidak mementingkan diri kita sendiri. 我们是世界的光，我们就不再注重我们自己了。 Dan hidup kita adalah hidup yang menghasilkan perbuatan yang baik. 我们的生命是产出好行为的生命， Agar Bapa di surga dipermuliakan. 好让在天上的父得着荣耀。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tidak akan ada kesaksian hidup tanpa adanya kekudusan hidup. 没有这个圣洁的生命，就没有活的见证。 Kamu adalah terang dunia. 你们是世界的光， Kamu bukan hakim atas dunia ini. 你们不是世界的审判官， Kita bukan orang-orang yang menghakimi orang lain. 我们不是去审判别人的人， Kita tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi orang lain.
上帝没有给我们权柄去审判人， Kita bukan mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, 我们不去寻找别人的错误与弱点， tetapi kita adalah terang dunia. 而我们是世界的光。 Meskipun perbuatan kita mungkin sederhana dan kecil, 虽然我们的这个行为、我们的作为是简单小， tetapi saya percaya itu akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. 但是我相信这会给别人带来很大的影响。 Terang dipakai orang di saat gelap. 人们是在黑暗的时候使用光， Terang membawa kita tidak tersandung atau terjatuh. 光会带领我们不跌倒。 Di saat orang-orang kita sedang dalam hidup penuh pergumulan, 当人们活在这个挣扎困难当中的时候， mereka hilang arah, 他们失去了方向， mereka hilang pengharapan, 他们失去了盼望。 maka di sanalah kita bisa menjadi terang bagi mereka. 在那里，我们就会成为别人的光。 Kita bisa memberikan support, doa, penghiburan kepada mereka. 我们可以给予他们支持，为他们祷告。 Kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka. 我们可以给他们力量， Dan terlebih lagi kita bisa membawa mereka kepada Kristus. 更进一步的，我们可以把他们带到主的面前。 Amin. Mari kita Amin. berdoa. 我们来进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. 我们在天上的父，我们感谢你已经向我们说话。 Sadarkan kami ya Tuhan, 主啊，使我们觉悟， dan ampuni kami 饶恕我们。 jikalau selama hidup kami tidak menjadi terang bagi dunia ini. 如果这么久我们没有成为世界的光， Sesungguhnya kami adalah terang bagi dunia ini. 其实我们就是世界的光， Tetapi hidup kami justru terus-menerus masih mau menikmati dosa. 但是我们的生命还是享受罪过。 Kami lebih suka hidup di dalam kegelapan. 我们更喜欢活在黑暗中。 Tuhan, kiranya Engkau yang menarik kami. 主啊，但愿你自己来拉我们， Engkau yang membangkitkan kami, membangunkan kami kembali. 求主来兴起我们， Supaya terang kami tidak padam. 好让我们的光不熄灭， Melainkan terang kami ini makin bercahaya kepada sesama kami. 而我们的光更照耀别人。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你。 Pakailah kami yang lemah. 主啊，求你使用我们这些软弱的人， Pakailah kami yang terbatas ini. 使用我们这些有限的人， Menjadi alat kemuliaan bagi namamu. 成为你手上合用的器皿，荣耀你的名。 Sehingga melalui perbuatan-perbuatan baik kami, 好让透过我们的好行为， nama Tuhan dipermuliakan. 你的名得着荣耀。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。